Herba penawar Al-Wahidah, rahsia perubatan tiada kesangsian, membentuk kehidupan yang murni, melahirkan kesejahteraan. Like, share dan komen, dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar ini Bapa Ibu, tuan-puan di mana juga kita berada yang mengikuti kuliah Pak Haji pada petang-petangan macam ni. Di samping kita duduk di rumah, kita mengkaji sebahagian pada ilmu. Seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan, bahawa ilmu itu mestilah akhirnya kembali kepada ubudiyah lillahi wahdah, yakni pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu membawa kita kepada keimanan. Ilmu membawa kita kepada semakin muraqabah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau belajar herba, tengok-tengok herba di keliling itu tak nampak Allah, itu bukanlah mata yang tak nampak, tapi hati yang gelap. Jadi oleh sebab itu bila kita belajar saja, kita akan sebut Masya Allah, Masya Allah, Ya Allah, kau tak cipta ni sia-sia, jauhilah kami daripada azab neraka. Sampai begitu sekali. Kita tengok pohon-pohon yang dulunya kita tengok pun kita tidak ada rasa, tak ada perasaan lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sebenarnya. Ya, jadi hari ni kita melihat dengan perasaan. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah kalau ini boleh berlaku pada diri kita, syukur, sebesar-besar syukurlah. Kerana dengan jalan kita belajar tentang herba ini, kita juga sedang menghampiri atau kita menjadi seorang hamba yang insya-Allah yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Baik, hari ni Pak Haji nak cerita pasal inilah, pasal pisang ni. Kita tengok ni. Ni salah satu daripada bahan olahan pisang yang kita tanam di mana ni? Yang kita tanam di Kampung Selamat di Pulau Pinang. Terima kasihlah kepada PJS Malaysia yang pergi sama-sama tanam dulu, ya. Ada yang sebut masa tanam sama-sama, kenapa tak bagi sikit untuk kami? Ya, ikhlas. Kita buat kerja tu semua ikhlas. Ya, nanti insya-Allah kita jual lah harga-harga kita, harga yang murah sikit, ya, biar semua menikmatinya, masya-Allah. Baik, apa pun yang Pak Haji nak sebutkan hari ni, bahawa pisang ini satu yang istimewa. Kalau kita fikir, dia adalah salah satu daripada 6 buahan yang disebut di dalam Al-Quran. 6. Banyak lagi ya Pak Haji. Banyak tu sayur. Kalau buah timun, jangan masuk buah-buahan. Kalau buah labu masuk dalam bahagian sayur-sayuran. Tapi yang 6 ini, kita tengok yang jelas apa dia. Pertama, zaitun. Yang kedua, buah anggur. Yang ketiga, buah tin. Yang keempat, delima, aruman. Yang kelima apa dia? Kurma. Yang keenam pisang. Masya Allah. Jadi artinya ada 6 buah-buahan yang dicerita Allah di dalam Al-Quran. Cerita pasal syurga. Ya. Surah Al-Waqi'ah cerita pasal syurga. Di dalam cerita ada cerita. Sebab itu kita hendaklah mempertajamkan penglihatan dan memperdalamkan kefahaman. Mempertajamkan penglihatan, tajam, syak, dan memperdalamkan kefahaman. Daripada kefahaman itu, maka timbullah cara ataupun kaedah bagaimana Allah menceritakan dalam Quran, di mana ahli syurga diangkat makan buah-buahan dahulu, kemudian barulah diberi makanan yang lain. Maka ulama-ulama telah mengambil daripada cara yang diberikan makan kepada ahli syurga dengan dibagi makan buah-buahan dulu, kemudian baru diberi makan dengan makanan yang lain. Itu semuanya datang pada Al-Quran.
Bukan datang daripada ahli nutrisi, bukan datang daripada pakar-pakar food tech, bukan, tetapi datang daripada Al-Quran. Dan salah satu, ada dua imam yang mengangkat perbincangan ini, ialah Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi. Jadi oleh sebab itu Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ini, dia mengangkat, dia melihat ada satu perkara, iaitu pengambilan buah itu mesti diambil dahulu sebelum makan yang lain. Makan pisang dulu. Sebab apa? Sebab pisang ini ialah mudah dicernakan. Jadi kalau mudah dicernakan, makan yang mudah dicernakan dulu, kemudian membawa makan makanan yang susah dicernakan. Betul kan dia punya kaedah tu? Jika kita nak menyalakan api, misal kita nak menyala api, kita nak masukkan kayu kecil dulu atau nak masukkan kayu besar dulu? Sudah tentu kita masuk kayu kecil dulu. Dah api menyala, baru kita masukkan kayu besar. Begitu juga makanan. Makanan yang mudah cerna dan makanan yang lambat cerna. Seperti apa? Seperti daging. Nak makan daging dulu ataupun nak makan buah pisang dulu. Jadi Al-Quran mengajar tekniknya cara makan, iaitu makan buah-buahan dulu. Sebab apa? Ahli syurga diangkat buah-buahan itu terlebih dulu, baru diberikan dengan makanan daging. Sebab apa? Sebab buah itu mudah cerna. Bila dia mudah cerna, dia akan berada di bawah, barulah makanan-makanan yang susah cerna itu akan berada di atas. Subhanallah. Ini saja kita sudah tak dapat untuk mengatakan apa-apa lagi, melainkan kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Sesungguhnya kau tak ciptakan ini sia-sia, kau tak ciptakan tanaman itu sia-sia. Dan selagi kita mengkaji Al-Quran, makin banyak kita jadi subhanallah, takjub dengan mukjizat ini. Masya Allah. Itu yang pertama sekali. Jadi oleh sebab itu, maka kita ambil pisang dulu. Maka pisang dulu, diangkat pisang itu terlebih dulu. Buah-buahan dululah. Jadi di dalam buah-buahan macam pisang ni, Masya Allah, apa yang ada di dalam pisang itu sendiri, itu yang kita lihat. Sebab apa? Sebab ketika ibu hamil, dia ada morning sickness. Pak Haji dah terang dah, morning sickness ni biasanya anak perempuan lah, demam waktu pagi. Kita tengok ni, kenapa dia demam waktu pagi ni? Hamil. Tak tahulah, dia kata pagi-pagi demam, pagi-pagi demam. Morning sickness, demam waktu pagi. Sebab apa? Anak perempuan. Pandai-pandailah Pak Haji keluarkan faktor katakan anak perempuan ni pula. Betul, sebab anak perempuan tu dia ada hormon estrogen. Jadi akasan daripada hormon estrogen itulah dia jadi demam. Cuba kita tanya mereka yang dah pun ada anak. Walaupun ada anak banyak mana pun, tak akan boleh lawan dengan anak Pak Haji. 18 orang. Tak masuk lagi anak nak tiri. Tapi 18 orang. Jadi kalau 18 orang ni sifu lah. Maksudnya kena belajar dengan Pak Haji lah. Maksudnya kena percaya lah. Sebab apa? Sebab memang macam tu. Mak mereka kalau demam waktu pagi keluarlah anak Pak Haji yang pertama, Nur Wahidah. Hafizah, alhamdulillah, Nur Wahidah. Kemudian Masya Allah, kita tahu begitu juga dengan yang lain pun samalah juga contoh dia. Jadi sebab apa? Sebab morning sickness. Jadi itu ada di antaranya. Sebab ada tindak balas hormon estrogen anak itu sendiri. Masya Allah. Ajab pada penciptaan Allah ni. Jadi masa dulu bukan ada scan-scan. Kalau macam sekarang ni kita tahulah anak laki-laki ke perempuan pergi scan. Sekejap dia tahu dah. Tapi dulu dia tengok langkah. Kalau langkahnya itu berat sebelah kanan, namanya anak lelaki. Kalau dia berat sebelah kiri, namanya anak perempuan. Kalau perut itu bulat, namanya anak lelaki. Kalau perutnya itu panjang, namanya anak perempuan. Begitu. Bukan meramal, bukan. Ini adalah daripada bentuk yang boleh kita baca. Sama kita tengok di atas
atas tapak tangan ni. Kalau nampak dia macam mana? Nampak merah saja, kesemua ini merah saja. Itu permasalahan panasnya. Ya, itu ada antaranya permasalahannya. Jadi daripada ibu yang hamil itu, subhanallah, ibu yang hamil ini ingat, memanglah betul dalam syurga mana ada hamil. Ada orang melahirkan anak dalam syurga? Tak ada. Semua perawan-perawan. Ya, perawan-perawan. Yang perempuan pun perawan, yang lelaki pun perawan juga. Jadi subhanallah, sentiasa muda. Jadi tetapi yang hamil ni di atas dunia ni saja yang hamil. Jadi bila dia hamil, apa makanan yang dia nak makan? Macam-macam orang kata, pergilah beli vitamin nu lah, asam folat nu lah, asam folat ni lah, semuanya untuk otak anak sebagainya. Masya Allah. Kenapa tak ambil pisang? Pisang tu dah komplit untuk makanan anak tersebut. Apa kesan bila dia ambil pisang? Yang pertama, dia tak jadi mual. Dia tak jadi mabuk. Banyak orang kata, aku ni muntah. Wah, muntah. Kadang-kadang tengok muka suami pun muntah. Ini lagi teruk. Ya, kalau yang lain muntah tak apalah. Dia tengok ikan muntah, tak apa lagi. Tengok nasi muntah, tak apa lagi. Tengok muka suami muntah. Allah. Bau suami pun dia muntah dah. Itu pun permasalahan juga. Kadang-kadang si suami ni tak faham. Si isteri dia tu, dia bau saja, dia tak suka. Kenapa? Padahal itulah bau yang dia paling wangi dulu. Tapi sekarang dia tak suka. Tapi oleh kerana awal-awal hamil, dia tak tahu. Dia ingat kata ini dah kena buatan orang dah. Bukan buatan orang. Memang betul lah buatan orang. Betul lah buatan orang. Tapi bukan buatan orang lain. Itu adalah di antaranya. Sebab apa? Sebab dia berlaku dia macam tu. Dia tak boleh bau. Macam-macam. Dan apatah lagi, mengidam pula. Mengidam tu lagi susah. Kalau mengidam mudah-mudah nak makan pisang muda, tak apalah. Nak makan buah durian di luar musim, nak cari mana? Buah durian pula kena panas 5 bulan, luruh habis putik-putik durian, nak cari mana? Itu lebih mudah lagi. Tak apa, kita boleh ambil di mana-mana, boleh dapat durian. Dia minta ikan kelah. Tu dia ikan kelah. Nak kena pergi jumpa Datuk Ali Syukri. Itu pun ikan kelah dia mati banyak. Sebagainya. Seekor 1000. Jangan main ikan kelah. Kalau dia buat macam tu, kalau dia buat masalah dia macam tu, habis kita. Jadi sebab itu, macam mana nak mengelakkan mual, muntah, alahan ini? Pisang. Sebab apa? Sebab apa dia jadi mual tu? Sebab asid. Sebab apa orang tu jadi mabuk ketika hamil? Sebab asid. Kenapa seorang tu jadi mabuk dalam perjalanan? Sebab asid perut naik. Asid perut naik itu dia lekat di hulu hati ni. Sakit di hulu hati ni. Jadi macam mana kita nak tahan supaya jangan bagi supaya asid itu jangan naik? Asid itu akan diikat, dibind oleh sesuatu yang namanya pisang. Makan pisang. Alhamdulillah, pisang apa? Banyak jenis pisang. Pisang masak saja. Apa jenis pun tak apa. Itu sebagainya. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, bagi wanita-wanita yang menghadapi masalah apa dikatakan mabuk hamil, atau mereka yang ada mabuk dalam perjalanan, makan pisang dulu. Masya Allah. Pisang ni kan murah, di tepi jalan pun banyak pisang dijual. Ya, soalannya kita tak suka kita tengok saja dan sebagainya. Itu adalah yang pertama yang Pak Haji nak sebutkan dulu untuk kita semua. Baik, Masya Allah. Jadi berartinya apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, dia adalah untuk mengurangi asid di dalam perut. Kalau begitu, orang yang ada ulcer perut, bagus. Orang yang ada tokak lambung, bagus. Orang yang ada masalah sakit di usus, Masya Allah, sangat baik. Ini yang Pak Haji sebut dalam satu istilah emollient. Emollient ini ialah pisang, bila kita ambil, dia masuk ke dalam usus dia sapu perlahan-lahan, menutup asid-asid yang melukai daripada dinding-dinding usus tersebut.
Itu namanya emollient. Di dalam herba ni ada banyak jenis istilah dia. Ada dia panggil diuretik, banyak kencing. Depuratif, untuk cuci darah. Antiparetik, ya, untuk menurunkan kepanasan. Aminigok, untuk nak meluruhkan darah. Ya, banyak lagi dia punya istilah-istilahnya. Yang mana yang kita kena tahu. Ya, itu adalah sebahagiannya. Jadi oleh sebab itu dia mengurangkan asid, dan juga untuk orang yang ada tukak lambung, orang yang ada ulcer, kita boleh menggunakan pisang. Masya Allah, banyak sekali kegunaan pisang ini. Seterusnya, yang menariknya, kalau di barat sana, di barat, di negara-negara Europe, mereka ada satu filosofi mereka, siapa yang mengambil apple satu hari sebiji, dia tak perlu jumpa doktor lagi. Satu hari sebiji. Ya, jadi oleh sebab itu, tetapi di belah sini pisang ni dia asal di Asia Tenggara. Dia asal daripada Asia Tenggara, di tempat kita. Jadi kita pula Allah bekalkan kepada kita ialah pisang. Di negara Europe sana Allah bekalkan dia dengan apple. Di tempat kita Allah bekalkan dengan pisang. Di mana turunnya penyakit, di situ disediakan obat yang sesuai dengan persekitaran tersebut. Itu dia punya filosofinya. Jadi kalau begitu paling sesuai kita menggunakan pisang. Baik. Pisang ini pula, bila kita ambil dia, yang pertama sekali dia mengandungi satu bahan yang menyebabkan orang itu dapat tidur deep sleeping. Ini menarik. Kalau siapa belajar herba dengan Pak Haji, pastikan tidur kena deep sleeping. Kalau tak dapat tidur berkualitas, penyakit tak sembuh. Macam mana? Selalunya mengkudu lah. Ya, ada melatonin. Pisang juga ada melatonin. Ya, di mana dia akan membekalkan tidur yang berkualiti. Makan pisang itu mendapatkan tidur yang berkualiti. Banyak orang tak suka makan mengkudu sebab dia bau dan sebagainya, ambil pisang. Masya Allah, ya. Dia adalah penyumbang kepada relax dan mendatangkan mood yang bahagia. Jadi kalaulah orang yang tahulah tentang kelebihan pisang ni, insya-Allah tidaklah terjadi silent killer. Silent killer tu apa dah? Pembunuh dalam kesenyapan sakit jantung. Banyak pesakit jantung dapat dikurangkan. Ya, banyak pesakit jantung dapat dikurangkan dengan izin Allah apabila mereka mengambil satu hari hanya sebiji pisang saja. Datang mood yang gembira dengan pisang ini. Ya, kemudian pula dapat tidur yang berkualitas. Jantungnya yang kuat laju itu akan jadi stabil. Pisang. Jadi oleh sebab itu, maka apabila kita mengambil herba, sesuatu herba, kita ambil pisang, dia jadi kuat. Sebab apa? Dia menstabilkan tubuh badan untuk membuat satu penyediaan media. Masya Allah. Untuk jantung, menguatkan jantung. Potasium yang ada di dalamnya itu menguatkan jantung, otot-otot jantung. Jantung elok, blood circulation kita elok. Jadi sebab itu pisang ini satu buah-buahan yang sangat penting. Masya Allah. Kemudian seterusnya, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, walaupun zat besinya itu ya agak sikit rendah kalau banding dengan apple, tetapi dia masih lagi digunakan untuk anemia. Ya, untuk orang yang kurang darah. Sebab selalunya orang kurang darah kita perlukan kepada zat besi. Jadi oleh sebab itu, maka mereka yang ada masalah hamil anemia, atau mereka yang darah periodnya itu tak datang, dah 2 bulan, dah 3 bulan. Sebab apa? Tidak ada darah. Macam mana nak datang tak ada darah? Bagaimana nak bagi dia pulih, nak bagi datang semula period tersebut? Makan pisang. Setiap hari makan pisang. Sama juga macam orang ambil kurma lah, ambil kurma. Banyak orang tidak tahu kenapa kurma perlu diambil pada setiap hari. Yang pertama, dia hilangkan kekeringan di dalam ni kurma macam ni.
dia hilangkan kekeringan di lutut. Itu kurma ya. Pak Haji terkeluar sikit daripada pisang, nak cerita pasal kurma. Bila dia kering ini, dia hilang, dia tak bunyi. Lutut kita dia bunyi. Tambah-tambah dalam bulan puasa ni kerana kekurangan air dia bunyi. Tapi bila kita ambil ni dalam masa sebulan dia tak bunyi. Lutut kita sudah tak bunyi, berarti dia kuat. Campurkan saja dalam kopi radik. Boleh juga campur dengan yang paling terbaik, susu kambing. Campurkan. Masya Allah, dia akan menguatkan sendi lutut kita khususnya. Dan dia adalah anti peradangan. Begitu juga dengan pisang. Pisang pun dia bersifat begitu juga. Bila kita ambil dia pada setiap hari, tetapi dia efek yang paling kuat ialah pada jantung. Jantung kita akan jadi elok, kita akan jadi tenang, mood kita gembira, kita nak senyum bila kita tengok orang. Ya, itu adalah di antaranya. Jadi sebab apa? Sebab dia mengandungi zat besi yang tinggi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian yang satu lagi ya, orang yang menghadapi masalah sembelit. Sembelit. Bila dia ada sembelit, akhirnya dia tempat yang tak keluar itu, tinja-tinja tu yang duduk kena bersentuhan dengan dinding usus. Bersentuhan ini usus, tempat itu dia jadi karsinogenik. Tempat bersentuhan itu lama-lama dia memburuk kawasan itu dan menjadi barah, menjadi kanser. Apa yang nak keluar tu? Apa yang nak menolak, yang nak flush keluar dalam usus itu? Dia adalah pisang. Dia adalah pisang. Masya Allah. Pisang itu bukan hanya sekadar dia keluar, tetapi dia tutup supaya jangan terjadinya kanser di usus besar. Allahu Akbar. Cuba kita pergi banyak kita tanya orang, adakah awak ada sembelit? Dia kata tidak. Kebanyakan kita tanya dia, ada sembelit tak? Dia kata tidak, saya tidak sembelit. Baik, jawapannya dia sendiri pun tak tahu kata dia sembelit. Cuba suruh dia makan pisang. Bila dia makan pisang, baru dia tahu selama ini dia sembelit. Baru dia tahu kata kalau lawas seperti mana? Seperti ini. Itu yang paling penting yang Pak Haji nak ceritakan kepada kita semua. Bahawa selain daripada itu juga dia baik untuk mata. Dia ada vitamin A. Allahu Akbar. Ya, bagus untuk jantung, bagus juga untuk dia punya blood circulation, bagus untuk vitamin A untuk mata. Apa lagi yang kita kata tidak ada pada pisang ini? Mata, untuk menerangkan mata. Jadi sebab itu ada satu cara Pak Haji nak ajar macam mana nak buat ubat mata yang paling bagus. Ya, kita ambillah pisang ni. Contoh ya, kita ambil pisang ni. Tapi kalau boleh jangan ambil pisang yang kecil macam ni. Ini pisang hutan. Pisang hutan dalam hutan Gunung Jerai ni. Dia pun dah masak. Tapi walaupun pisang hutan, jangan sepelekan. Nenek-nenek kita dulu buat cuka dengan pisang. Jadi ambil pisang yang besar tu, pisang bunga, pisang bun. Ambil gini, ambil kulitnya ni. Kulit ini dibasuh elok-elok ya. Kemudian dimasuk ke dalam blender. Masuk blender. Blender dia. Pisang yang panjang tu. Blender kulit dia tu. Masuk air lah dulu. Kalau tak masuk air nak blender je nanti dilekat-lekat dekat situ pula. Masuk air kan dulu, dia blender. Bila dia blender jadi warna putih macam susu. Lepas tu kita tunggu dia bening. Ambil yang atas tu. Atas buat ubat untuk tetes mata. Untuk rawatan sakit mata. Sebab itu Pak Haji sebutkan bahawa di dalam kitab tip untuk mata ini banyak rahsia-rahsia. Antara yang terbaik ialah kulit pisang untuk mata. Blenderkan, ambil air itu ditetiskan. Masya Allah, mata lepas tu jadi terang. Boleh buat pada setiap hari, boleh buat all time. Kita boleh buat jual tak Pak Haji? Boleh buat jual. Harganya berapa? Tak tahulah harga pisang berapa, murah sangat dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu maka Masya Allah. Dan kulit ini, kulit jangan kita buang. Rendam 2 hari
atau 3 hari dia jadi POC. Kulit saja, rendam. Boleh ambil airnya untuk siram pokok. Kerana di sini sudah ada bahan untuk POC-nya. Masya Allah, kulit pisang saja. Apakah POC HPA tu buat dengan kulit pisang? Itu tak boleh bagi tahu lah. Pak Haji tak boleh cerita lah semua. Cerita semua, Pak Haji nak jual apa pula? Cerita umum-umum macam tu sajalah. Ceritanya kulit pisang. Tapi kalau kita ambil, kita rendam, buat siram untuk pokok-pokok, sayur-sayuran. Masya Allah, hijau tu nanti. Kan mudah saja. Ya, mudah saja. Masya Allah. Ya, itu di antaranya. Baik, kemudian seterusnya dia juga baik untuk tulang, osteoporosis, osteoarthritis, sakit sendi. Kerana dia ada kalsium, ada magnesium, ya. Jadi oleh sebab dia ada mineral-mineral yang begitu, dia sangat baik untuk sakit tulang. Banyak orang duduk bagi tahu, Pak Haji, aku sakit tulang, aku sakit tumit. Sakit tumit, bangun pada waktu pagi, sakit di tulang betis, sakit di tulang belikat, sakit di tulang belakang. Soalannya, dah makan pisang atau belum? Kalau belum makan pisang dulu. Makan pisang dulu. Masya Allah, itulah obatnya. Allah Ta'ala jadikan untuk tulang dan sebagainya. Cerita pasal tumit ni terlupa pula, Pak Haji. Nak cerita supaya jangan lupa. Apa dia? Air daripada pokok pisang tu, ini telah digunakan zaman dulu ya. Kita potong pisang, lepas tu ada batang pisang macam tu, kita buat lubang sikit di tengah tu, dia akan keluarkan air. Ada banyak air tu. Air tu buat untuk basuh tumit yang pecah. InsyaAllah sembuh. Sekejap saja dia akan sembuh. Apa yang ada ya, Masya Allah, itu pun Pak Haji tak tahu juga apa yang ada. Tapi itulah cara dulu. Atau dia ambil air tu untuk basuh rambut, supaya rambut jadi hitam dan tak gugur, dan menumbuhkan rambut yang gugur. Allahu Akbar. Pandai sungguh ya, ibu-ibu kita dulu, datuk-datuk kita dulu mengkaji. Tajam sungguh dia punya penglihatannya, tajam sungguh pengamatannya. Masya Allah. Baik, seterusnya apa yang nak sebutkan lagi ialah pernah dengar pisang orang buat bangunan, batang pisang? Orang buat masjid dengan batang pisang, buat bangunan dengan batang pisang, buat rumah dengan batang pisang. Nama dia komposit. Komposit itu kompos, iaitu pelbagai. Kalau pupuk kita orang panggil kompos juga, iaitu pelbagai jenis daripada jenis-jenis pupuk. Namanya kompos. Ada batu kapurnya, ada daripada selulusnya, ada daripada sebagainya. Namanya kompos, pelbagai. Begitu bahan binaan ini, serat daripada batang pisang ni yang terkuat, dicampur, dia buat komposit. Komposit untuk buat bangunan. Dia tahan. Apatah lagi kalau di kawasan Gunung Merapi. Jadi untuk masa depan ini, kita kena buat rumah daripada batang pisang. Kita akan buat rumah daripada batang pisang. Supaya apa? Bila kena gegaran gempa bumi, dia tak runtuh. Yang kedua, dia ringan. Yang ketiganya, dia kuat. Jadi sebab itu kita akan cari batang-batang pisang ni, kita buat dia sebagai komposit antara bahan campurannya. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Okey, kemudian seterusnya apa yang disebut oleh Ibn Qayyim, ada pandangan beliau. Dia kata orang yang sakit dada. Ini dilihat ni, orang yang kena COVID-19, kalau dah sembuh sakit dada. Orang yang kena virus lah, bukan kena COVID-19 saja. Orang yang kena virus sakit dada. Macam mana nak hilangkan sakit dada? Makan pisang. Menghilangkan. Buat supaya dada kita ini dia tidak lagi seperti tertekan. Ya, Masya Allah, hebatnya Allah Ta'ala menciptakan dia daripada pisang saja untuk sakit dada. Dan ini juga, pisang juga digunakan khususnya untuk orang bagi meninggikan jumlah count of sperm, jumlah sperm untuk kesuburan. Pisang.
ambil juga makan pisang sebagainya. Jadi kalau mereka yang nak buat keluarga yang tak ada zurat keturunan, macam mana cara dia untuk mendapatkan sperm yang bagus dan berkualiti? Dia banyak ambil pisang. Banyak ambil pisang. Yang kadang-kadang ada ekornya pendek, ataupun sperm itu mengalami kecacatan, atau jumlahnya yang tak cukup. Macam mana cara alaminya? Pisanglah makan setiap hari. Makan setiap hari. Paling minimum sehari 1 biji. Itu adalah di antaranya. Masya Allah. Begitu juga orang yang batuk. Batuk. Apatah lagi kalau batuk itu batuk panas. Batuk yang tidak ada mukus. Jadi kita ambil pisang juga. Sebab pisang itu menyejukkan. Ya, menyejukkan. Macam kita pegang daun pisang ni sejuk. Ya, jadi begitu kita pegang daun pisang, kita rasa sejuk, begitulah pisang itu sejuk. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Seterusnya kita juga dapat menggunakan untuk apa dia ya? Untuk kita gunakan dia punya akar dia. Akar kita blender. Ya, itu adalah di antaranya. Jadi sebelum Pak Haji menceritakan terus bagaimana kita nak gunakan akar pisang pula, kita berehat dulu untuk melihat iklan yang telah disediakan. Terima kasih. Silakan. Tiada lain tujuanku. Black Radic lebih power. Dapatkan di stokis berdekatan anda. My Sewan. Alhamdulillah, setelah kita meneliti betapa banyaknya khasiat pisang ini, maka Pak Haji nak sebutkan yang mana lebih banyak memberi manfaat, buahnya kah atau akarnya? Ini satu pertanyaan yang menarik. Siapa yang mengatakan buah, siapa yang katakan akar. Tetapi kalau tengok di sudut pengobatan, yang paling banyak mendatangkan ubat ialah akar pisang. Sebab tu akar pisang ni jangan kita buang. Ya, kalau kita banyak kita nak guna akar pisang ni, kita hanya pergi gali-gali dia, keluarkan akar pisang. Dua cara. Sama ada kita ambil blendkan akar pisang itu, ambil jus untuk minum, atau kita tumbuk dia untuk ditempelkan. Yang ini sangat menarik. Jadi oleh sebab itu, maka berikan perhatian, ya, bahawa akar pisang ada dua cara gunanya. Sama ada diminum jusnya, kita ambil blender, kita blendkan, masuk air, minum jusnya itu, atau ditempelkan. Jadi tolong berikan perhatian dekat sini. Kalau kita ambil pisang itu, akar pisang itu kita tumbuk misalnya, kita guna untuk tempel, yang pertama bisul. Bisul paling bagus. Tak kira lah bisul ke peracut ke yang jadikan tu, sangat-sangat bagus. Yang kedua, apa juga pembengkakan. Mana-mana juga di badan kita bengkak di tempat mana. Kalau kita dulu kita belajar, bila bengkak kita gunakan tanah liat putih. Akar pisang ternyata Masya Allah. Kita basuhlah dulu, basuh, bersih, lepas tu tumbuk, ambil, kita letak. Dan ini pula, jika
sesakit kita dekat sendi ni, kita ambil letak dekat sendi. Sekejap saja. Masya Allah. Yang kedua, kalau dia sakit kepala. Sakit kepala kita tumbuk-tumbuk, lumat-lumat-lumat kan, letak di atas ni. Sekejap saja. Allahu Akbar. Ya, daripada apa? Daripada akar pisang. Akar pisang ni juga kita gunakan untuk anak-anak yang demam panas. Demam panas. Jadi kita balur tubuh badan itu ataupun kita letak di bahagian atas ni juga. Untuk orang sakit kepala, demam panas, tapi menggunakan apa? Daripada akar pisang yang kita tumbuk. Satu lagi yang terbaik sekali daripada akar pisang yang tumbuk ni, ingat sampai bila-bila. Ini jangan sampai lupa. Sebab kalau kita lupa ni, berartinya banyak sekali kasus-kasus yang menjadi sangat melarat, tapi ubat penawar ada di belakang rumah kita, iaitu orang yang luka terbakar. Luka terbakar. Kalau kena api ke, kena apa sebagainya, macam mana cara nak merawat yang paling cepat? Itulah akar pisang. Allahu Akbar. Ambil akar pisang tu, kita letaklah, kita tumbuk. Itu kemudian kita termasuk juga jerawat. Banyak jerawat ni sapu apa? Akar pisang. Tumbuk, letak kat muka ni sebagainya. Dikecut habis jerawat tu. Jadi subhanallah, dengan hanya tumbuk akar pisang saja. Tetapi macam mana kalau kita blenderkan? Kalau kita blendkan dia, apa yang akan terjadi? Kita ambil akar dia, kita masuk dalam blender, kita masukkan air sikit, kita blenderkan dia sampai dijadikan air jus itu. Jus ya, maksudnya dia untuk apa? Yang pertama untuk demam kuning. Demam kuning. Terbaik untuk demam kuning. Yang kedua untuk demam campak. Apa artinya? Untuk penyakit-penyakit virus. Kalau kita tak ada ubat apa untuk COVID-19 ini, tak ada ubat apa, akar pisang. Akar pisang. Sebab dia untuk campak virus. Dia juga untuk penyakit, dia kata demam kuning. Virus. Hepatitis. Subhanallah. Jadi kalaulah kita besok COVID-19 mudah-mudahan tidak berlaku ya, sudah tak terkawal lagi, kita ambil akar pisang, minum, kita buat jus. Ya, itu adalah antaranya. Kemudian seterusnya, akar pisang ni untuk pengetahuan kita bersama, kalau orang tu dipatuk oleh ular yang beracun atau termakan benda-benda yang beracun, macam mana nak meneutralkan racun dalam tubuh badan kita? Neutralnya ialah dengan akar pisang. Tinggi ni, besar ni, dia punya keperluan pengobatannya ini sangat-sangat diperlukan. Ya, jadi oleh sebab itu mereka yang muntah tu sebab kena makan makanan yang beracun, mencret, ambil apa? Akar pisang. Allahu Akbar. Sangat-sangat baik. Kemudian kalau ada yang sakit gigi, macam mana? Sakit gigi pun macam tu juga. Ambil dia punya air daripada akar pisang, minum, InsyaAllah akan sembuh dan hilang sakit gigi. Yang kita duduk sakit lama-lama tu, tunggu siang, tunggu malam, malam tunggu siang, yang bunyi ayam pun kita sakit dah, kita pergi kejar ayam tu pula. Ya, kita sakit gigi, ayam tu baru bertelur, dia bunyilah, bertelur sebiji riuh sekampung, dia bunyi, kita sakit gigi. Akhirnya tak tahan sakit gigi, kita turun pergi kejar ayam tu. Kenapa? Sebab sakit. Kenapa tak sakit? Belakang rumah tu ada pokok pisang, pergi ambil akar dia tu, minum, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Itu antaranya. Okey, satu lagi Pak Ji nak ajar macam mana nak buat untuk perawatan mikroflora dalam perut. Ya, kita selalunya ambil yogurt, ya, Yakult. Kita ambil dia punya Yakult, kemudian kita ambil Vitagen, kita ambil lah Laban dan sebagainya. Tahukah kita bahawa pisang boleh buat untuk menghidupkan mikroflora? Malah bukan hanya sekadar menghidupkan, tetapi dia akan berlipat-lipat kali ganda, sampai 400 kali lipat ganda jumlah dia punya mikroflora tersebut. Bagaimana? Guna pisang, tetapi dia kena campur dengan madu dan dia kena campur dengan bawang putih.
Ambil pisang, ambil madu, ambil bawang putih, masukkan sekali, diblenderkan, bagi anak-anak kita yang kurus itu minum. Dihidupkan balik good bakteria di dalam perut kita. 3 itu saja. Jadi dia tak jadi lemah, dia tak jadi kurus, dia jadi semakin sihat. Sebab dengan menggunakan dia punya apa yang disebut sebagai probiotik daripada pisang itu sendiri. Masya Allah. Jadi itu adalah antaranya yang Pak Haji sebutkan. Daunnya ini juga boleh kita ambil untuk kita jadikan dia sebagai bahan penyejuk untuk kita buat, sama juga seperti akar tadi, iaitu letak pada tempat bengkak. Kita letak pada tempat bengkak sebab dia memang sejuk. Ya, Masya Allah ya. Kemudian juga batangnya ini juga boleh kita gunakan. Ya, kita boleh ambil bahagian tengahnya itu, air di bahagian tengah itu untuk rambut boleh kita gunakan. Masya Allah. Satu lagi, ini kalau kita katakan pisang masak, macam mana kalau pisang muda? Pisang muda ni terbaik untuk pesakit kencing manis. Macam mana lah? Kita kukus dulu. Ambil pisang muda itu kita kukus. Kalau pisang yang banyak biji itu lagi bagus. Jadi bila kita kukus kemudian kita keringkan, kita buat serbuk itu untuk diminum ketika dia nak 1 hari 3 ataupun 4 kali untuk sakit kencing manis. Terbaik. Dia bukan hanya sekadar dapat kontrol gula, tetapi dia jadi tonik, iaitu dia membuatkan kita menjadi lebih kuat. Sebab ialah dia supplykan hormon bahagia, dia baguskan jantung dan juga sebagainya. Masya Allah. Boleh tak kalau orang yang ada masalah ginjal kita nak bagikan dengan pisang? Boleh. Tetapi jangan sampai di stage akhir. Kalau di stage akhir kita tidak boleh. Tapi kalau peringkat awal dia belum lagi guna mesin hemodialisis, maka itu boleh kita gunakan. InsyaAllah tidak mempunyai permasalahan. 1 hari hanya 1 biji daripada pisang saja. Tapi kalau dia sudah serius, sudah disahkan bahawa mempunyai masalah sakit ginjal, pada ketika itu dia sudah tak boleh lagi menggunakan pisang. Itu adalah di antaranya. Di mana pisang itu bila dibuat bubuk, dibuat serbuk, dia boleh masuk dalam kapsul untuk pil kesegaran. Dia mendatangkan tenaga. Itu dipanggil sebagai tonik. Tonik itu ialah sesuatu yang mendatangkan tenaga bila kita ambil. Ambil daripada mana? Pisang yang muda. Pisang yang masih hijau lagi dia punya kulitnya. Itu sangat-sangat mudah. Masya Allah. Baik, seterusnya apa yang Pak Haji nak sebut sini, nak merangkulkan bahawa pisang ini ya ada banyak jenis. Ada yang banyak biji, ada yang agak sikit kelat, spurt. Kita kalau di tempat Pak Haji orang panggil pisang kelat, pisang yang ada spurt, bahasa Indonesia panggil kelat, astringent. Daun dia yang kering, daun dia yang kering, pisang kelat itu daun yang kering itu ambil, jangan buang. Daun itu adalah untuk buat teh untuk pesakit kencing manis. Teh daun pisang untuk pesakit kencing manis sangat-sangat bagus, tapi mesti datang daripada buah daripada pisang yang kita panggil pisang kelat atau pisang spurt ini. Banyak pisangnya itu ada di Indonesia pun banyak sangat sebagainya. Masya Allah. Itu boleh kita menggunakannya. Baik, selain daripada itu juga jantung pisang. Pernah tengok ada jantung pisang itu? Kalau kita belajar dalam satu ilmu, dia kata kita lihat pada bentuk dia. Bentuk seperti apa? Seperti jantung. Baik untuk apa? Untuk jantung. Memang benar. Jantung pisang digunakan untuk jantung. Jadi kalau kita ambil jantung pisang itu, kita ambil, kita rebus. Lepas kita rebus, kita boleh makan dengan madu lebah. Lagi kalau boleh yang muda. Jangan ambil yang agak tua, ambil yang muda sikit. Jadi kita ambil, kita rebus, kita buang semua atas tu. Jadi kulit dia yang sebelah dalam tu, yang lembut tu dimakan untuk sakit jantung. Masya Allah, ini sangat-sangat berkesan. Ya, jantung pisang untuk sakit jantung. Lagi kita masak buat sayur lah.
makan tu je lah. Buat masak lemak, masuk santan sikit, Masya Allah ya, masuk ikan kering sedikit. Ini untuk makan, untuk kita bagi sedap. Ubatnya adalah untuk selera saja. Masya Allah. Baik, jika begitu kita lihat bagaimana penggunaan pisang ini sudah menyeluruh. Daripada buahnya, jantungnya, bunga boleh dibuat sebagai seduhan, sebagai teh. Macam kita katakan teh bunga moringa, begitu juga teh bunga pisang. Untuk seduhan, untuk apa? Untuk orang yang ada batuk, orang yang demam panas, boleh juga kita menggunakannya. Masya Allah, Masya Allah. Banyak kalau Pak Haji nak ceritakan tentang dia punya musir ini. Namanya ialah Musa. Musa itu nama saintifiknya. Musa. Dan pisang berasal daripada kawasan Nusantara, iaitu di tempat kita. Dan pernah terjadi keributan, peperangan kerana hendak menguasai pisang di dunia ini. Ya, kalau tak salah Pak Haji, peperangan itu disebut sebagai peperangan pisang. Ya, yang berlaku pada tahun 1975, di mana US dan juga negara-negara Eropah berebut untuk siapa yang nak memiliki untuk mempunyai hak, autoriti untuk nak memasarkan pisang sedunia ini. Bergaduh sampai jadi peperangan. Sedangkan di tempat kita tak payah perang lah, ambil sajalah. Yang duk makan tu apa dia? Tupai. Yang duk makan tu apa dia? Kera dan sebagainya. Dia tak pernah jadi perang. Sebab apa? Sebab kita tak pernah nilai. Kalau opah-opah kita dulu, apa dia? Pisang ni dia tak buang. Pisang hutan pun tak buang. Pisang banyak biji pun tak buang. Dia masuk air sedikit, dia masuk dalam balang kaca, dia tutup. Bila dia tutup lama-lama, dia akan berair, jadi air, dan ampas itu semua naik ke atas. Bila ampas itu dah mula naik ke atas semua tu, di bawah tersebut telah jadi cuka pisang. Sekarang mana ada cuka pisang lagi? Cuka apel masih ada lagi. Cuka kurma banyak lagi. Cuka pisang tak ada. Jarang sekali orang buat. Tetapi masa dulu cuka pisang lah yang sering dilakukan. Sebab pisang ni adalah begitu banyak yang berada di pasaran. Masya Allah ya. Baik. Soalannya, boleh atau tidak pisang ini diberi kepada orang yang mempunyai permasalahan yang seperti apa yang tak boleh kita ambil daripada pisang ini? Biasanya kalau kita belajar, orang yang tak boleh ambil pisang ialah orang yang ada masalah kencing manis, kerana dikatakan gulanya agak sikit tinggi, tapi sebenarnya tidak mempunyai permasalahan. Orang yang sakit ginjal kerana mengandungi potasium yang tinggi, boleh tak kita ambil? Boleh, tapi jangan overdose sebelum sakit ginjal itu menjadi semakin parah. Yang lain pada itu, semua penyakit terbaik bila mengambil pisang. Pisang ni pun salah satu pengobatan spektrum luas untuk semua penyakit. Jadi oleh sebab itu, kalau bapa ibu sekalian boleh membeli pisang dibuat makanan pada setiap hari, tengoklah nanti mood kita jadi gembira, kita jadi happy, dan kita akan kurang marahnya, insya-Allah. Ya, itu adalah antaranya. Ya, alhamdulillah, daripada pemerhatian Pak Haji sendiri, mereka yang kita beri makan pisang, anak-anak beri makan pisang, dia cerdik. Memang betul cerdik. Sebab dia menguatkan otak. Jadi sebab itu, kalau kita tak ada wang untuk nak buat investasi, Radi IQ ni dia kata mahal sangat, tak ada, macam mana lah Pak Haji, kami nak buat bagi anak kami ni pintar juga, bagi dia makan pisang. Pisang itulah selalunya dulu kalau kita ingat, kalau ada apa-apa nak makan pisang, pergi kat surau lah, pergi ke masjid, ada saja orang letak pisang kat situ. Bukan letak seberang letak kat situ tu, nak bagi cerdik. Sebab di masjid dulu orang belajar Quran, budak-budak baca Quran dan juga sebagainya. Jadi oleh sebab itu, maka dia akan menguatkan ingatan kita, insya-Allah. Kemudian bagi mereka yang hisap rokok, ada dua akal yang boleh kita gunakan, iaitu orang yang kecanduan untuk rokok ini, kita boleh hilangkan dia dengan buah pisang, ya, dengan makan pisang. Bila dia makan pisang begitu banyak, tapi kalau orang lain kena ambil satu hari hanya sebiji cukup,
ya, pisang yang panjang itu. Tetapi kalau orang isap rokok, dia kena ambil paling kurang 3 satu hari. Mesti ambil 3 minimalnya. Dan sekali pada itu, bila dia ambil itu, dia akan datang mood gembira. Padahal orang kalau isap rokok, kalau sudah habis vitamin C di dalamnya, dia jadi stres. Dia kena isap lagi, dia stres lagi, dia isap lagi, dia stres lagi, sampai bersambung-sambung stresnya itu, maka bersambung-sambunglah dia isap rokok tersebut. Jadi sebab itu bila dia ambil, dia akan meningkatkan satu hormon namanya serotonin. Bila ambil pisang ni, bila dia meningkat serotonin itu, dia agak sikit relax, dan dia boleh menyebabkan deep sleeping. Bila dia dapat deep sleeping itu, hilang dengan otomatisnya kecanduan dia ataupun keinginan dia untuk mengambil, untuk nak isap rokok. Itu adalah sangat penting. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena ada di rumah kita ni, mesti ada pisang ni khususnya, ya, bagi orang itu sentiasa untuk ambil. Apatah lagi ketika kita dalam bulan Ramadan ini, ya, mesti siapkan pisang juga untuk kita makan. Pisang yang masak, yang manis, yang boleh kita gunakan. Kalau Pak Haji Dian ni setiap hari, hampir-hampir kata setiap hari makan pisang. Tapi bukan pisang macam ni. Ini pisang hutan, bukan. Tetapi pisang yang dibuat cucuk pisang. Ni cucuk jemput. Apa tu? Kuih. Ataupun yang bulat-bulat tu daripada pisang. Apa kita panggil, wallahu a'lam. Itulah dia. Alhamdulillah, memang bagus sekali sebab dia mendatangkan energi. Makan kuih itu, cucuk tu bukan kuih, cucuk tu dia bagikan tenaga dekat kita. Ya, jadi sebab itu kalau kita nak pergi sekolah dulu, Pak Haji ingat dah, mak Pak Haji selalu ambil pisang, dia buat macam tu, makan kata dia. Makan tu pasal apa? Cerdik. Tak tahulah, taklah cerdik sangat. Tetapi banyak orang cerdik tu, cubalah kita tanya je. Kebanyakan makan pisang pada waktu pagi. Jadi kalau suruh anak-anak makan pisang macam ni, dia pun tak mau. Dia tak mau. Buat sikit. Atau buat kek pisang. Oh, lagi sedap kek pisang. Atau buat juga daripada aiskrim pisang. Oh, lagi sedap. Betul ke aiskrim pisang? Ya, betul. Buat aiskrim pisang. Dalam pisang tu letak aiskrim. Allahu Akbar. Dia blenderkan lagi. Subhanallah. Apa-apa sajalah, apa juga makanan daripada pisang diolah, dibuat dalam berbagai bentuk, jus ke, campur dengan susu kambing ke, apa-apa sajalah, asal boleh makan, boleh sedap sudah. Jadi yang penting dia berkhasiat. Jadi sebab itulah Pak Haji nak sebutkan, dulu-dulu ni ibu-ibu kita, dia taklah dia pandai, dia tak mengaji juga, dia taklah mengaji food science, food tech dan sebagainya. Tetapi dia mengalah lagi anak-anak kita yang mengaji food tech tu. Sarjana muda food tech tu kalah. Sebab apa? Sarjana muda mereka buat makanan-makanan yang terkontaminasi, yang ada bahan awet, yang ada bahan kimia, yang ada bahan-bahan yang beracun. Mak kita, dia pintar, dia buat pisang je yang tidak ada bahan kimia bagi kita makan. Maka sebab tu orang dulu ni cerdik. Orang lah cerdik tak? Cerdik juga orang lah ni. Tetapi orang dulu lagi cerdik. Sebab apa? Sebab apa kita sebut orang dulu ni cerdik-cerdik? Sebab kebanyakannya penemu-penemu perubatan ke dalam bidang-bidang apa, semua orang dulu. Hak zaman sekarang ni makin ramai orang bijak-bijak, pintar-pintar, tapi pintar dan bijak yang tak bawa kepada keselamatan. Dulu namanya baulu. Baulu ni buah hulu. Kalau di tempat Pak Haji tu panggil buah hulu. Baulu buat bentuk ikan, atau buat bentuk buah manggis, ataupun lebih kurang macam itulah. Ada dua saja, buah manggis ataupun ikan. Sebab apa dia buat buah manggis? Sebab nak bagi tahu kata buah manggis tu jadi ubat. Jadi dia buat ada bentuk buah manggis. Tetapi makanan tu sihat tak? Sihat. Kita nak buat kuih itu, kita terpaksa masuk ke dalam masuk dalam tu bekas, ada wadah, ada pasu apa sebagainya. Ya, kita nak kena buat bagi dia jadi ini apa sebagainya. Tetapi bijak tak? Bijak.
Bahulu tu buat yang bijak sekali. Ibu kita buat. Jadi diletakkan di dalam periuk, atasnya ada api, di bawahnya ada api. Wah, hebat. Sekarang, zaman sekarang, bahulu tu dah diubah, dia jadi kek. Kek tu bahulu lah. Adaptasi daripada bahulu. Tetapi tahu tak kata racun tu banyak pada kek? Tahu tak yang tak halal tu banyak pada kek? Tahu tak bahawa aisin yang kita gunakan itu boleh gemuk sebagainya? Tak sihat. Tak sihat. Siapa lebih pintar? Orang dulu yang buat makanan tanpa guna bahan kimia dengan orang sekarang buat makanan yang ada kimia. Masuk lagi serbuk penaik yang dibuat daripada rambut, masuk lagi dengan sumber-sumber daripada kimia sebagainya, makan terus menerus. Ya, sampai ada kek tu, Allah, Masya Allah. Tapi dialah penyumbang untuk penyakit, pelbagai jenis penyakit. Salah satunya ialah kek pisang. Kek pisang. Jadi kita boleh buat kek pisang. Yang pandai, yang buat handal kek pisang ni ialah Ustaz Lala. Buat dia punya kek pisang. Daripada apa? Pisang. Pisang yang jenis apa? Bila dia masak, kulitnya warna hijau. Kita ni bila masak, dia jadi kuning. Cari yang masak ketika dia hijau. Itu adalah sebaik-baik pisang yang boleh kita gunakan. Yang kuning boleh juga. Yang hitam-hitam boleh guna. Lagi bagus. Lagi yang hitam-hitam, lagi yang ada berbintik-bintik itu ada. Jadi pisang itu dilihat kekuatannya daripada mana? Jenis pisangkah? Ataupun daripada saiz pisangkah? Ataupun pisang itu diambil di atas tanah manakah? Tidak. Jawapannya daripada kulitnya. Kulit itu menentukan kualiti. Kulitnya berwarna hijau, kulitnya yang berwarna kuning, kulitnya yang berwarna tompok-tompok hitam, kulitnya yang berwarna hitam. Jadi jangan kita tengok, kalau kita tengok pisang ada tompok-tompok hitam, ya, itu untuk tujuan khususnya untuk apa? Dan kalau untuk hijau untuk apa? Jadi kesemuanya itu, bentuk dan peringkat pemrosesan itu adalah menentukan hasil yang terbaik untuk pisang. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Yang satu lagi, pisang ni ada pisang yang tak boleh dibagi makan kepada orang yang ada asma. Pisang apa? Pisang apa? Ada yang tahu sini? Pisang yang tak boleh makan kepada pesakit asma, pisang bun. Kalau makan penat. Itu ada antaranya. Jadi oleh sebab itu dia boleh makan semua pisang. Tapi kenapa pisang bun tu dia tak boleh makan? Kenapa? Soalannya. Kenapa? Ya, sebab apa? Pak Haji pun tak tahu. Jawapannya Pak Haji pun tak tahu. Kenapa tak boleh makan? Tapi kita tak boleh makan. Itu ada di antaranya. Baik, kemudian satu lagi yang terakhir sekali. Pisang yang ada biji banyak. Kalau lah Pak Haji dapat pisang biji banyak tu, banyak mana pun boleh guna. Sebab apa? Sebab untuk pengetahuan kita bersama, itulah namanya pisang original. Pasal apa? Pasal apa Pak Haji mengatakan pisang original? Pisang di dunia ni kesemuanya ada biji. Pisang dunia ni semua ada biji. Yang tak ada biji itu adalah hasil yang telah diubah menjadi tidak ada biji menggunakan hormon. Asal pisang semua ada biji. Asal pisang ni dalam hutan, tengok bijinya banyak ni biji. Tu biji. Kalau kita tengok ada biji hitam-hitam macam ni, ini pisang asli. Pisang asli atau pisang original. Kalau kita tengok pisang tidak ada biji, itu bukan pisang original dah. Pisang tak original. Ya, pisang yang tak original. Tetapi apapun yang dikategorikan dengan semua pisang itu adalah sangat-sangat berguna, sangat-sangat berarti. Dia masukkan dalam Al-Quran. Terakhir sekali Pak Haji nak tunjukkan bagaimana kita menanam pisang. Menanam pisang, ya. Cara menanam pisang daripada dua, sama ada daripada anak tunasnya, anak pohonnya itu, atau dia panggil tissue culture. Tissue culture. Boleh ambil daripada anak tunas, boleh ambil daripada daun juga kita dapat hasilkan. Kemudian kita boleh menyediakan tempat untuk kita menanam itu. Jangan lupa masukkan pupuk asas.
Apa pupuk asal kita gunakan? Pupuk kapur, batu kapur. Batu kapur. Kemudian seterusnya kita boleh masukkan pupuk organik. Pupuk apa? Ingat ya, kalaulah tanaman itu nak kita gunakan untuk dapat daun, gunakan kotoran ayam yang disemprot dengan POC. Kalau tanaman itu untuk buah, gunakan kotoran sapi atau kotoran kambing. Beza kan? Jadi sebab itu maka kalau kita nak dapatkan urianya, nak dapatkan dia supaya pokok tu jadi besar, jenis daun-daun, jenis sayur-sayuran, maka kita gunakanlah daripada kotoran ayam. Semprotkan dia dengan POC. Ambil kotoran ayam itu letak, kita semprot dengan POC, biarkan dia kering, besok semprot lagi 3 hari, lama kelamaannya dia sudah boleh kita gunakan. Kita boleh letakkan dekat pohon tersebut. Atau bila dia sudah besar macam ni, kita boleh semprot saja, kena pada daun-daunnya ini dengan air POC. Masya Allah, dia akan jadi besar. Itu adalah di antaranya. Jadi jangan lupa gunakan POC daripada HPA, insya-Allah. Baik, itu saja yang Pak Haji nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang mengikuti program ini. Ya, nanti masya-Allah banyak lagi perbincangan yang kita nak belajar, khususnya tentang pengobatan ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.